Jam yang terakhir saya terus menemani anda dan jam terakhir ini juga satu lagi slot Roger Labuan FM kami bawakan kepada anda pada pagi ini dan saya sudah pun berjaya menghubungi rakan tetamu untuk Roger Labuan FM pagi ini bagi memperkatakan tentang jenayah rentas sempadan dan di talian saya bersama dengan Tuan ASP Haslina bin Hassan, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial bagi Ibu Pejabat Polis Daerah Wilayah Persekutuan Labuan. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Tuan. Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Iya, apa kabar pagi ni, Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengan suara pun memang tahu ni bersemangat ni. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan bersama dengan Tuan ASP Haslina bin Hassan untuk bercerita tentang orang kata jenayah merentas sempadan. Jadi bagi memulakan slot Roger Labuan FM kita pada pagi ini mungkin rasanya Tuan boleh kongsikan apakah dia jenis-jenis jenayah yang diklasifikasikan sebagai jenayah komersial. Selamat pagi kepada pendengar uh, Radio Malaysia Labuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk menerangkan beberapa perkara yang diklasifikasikan sebagai jenayah komersial. Jenayah komersial dikenali sebagai jenayah pola putih yang merangkumi jenayah seperti penipuan, pecah amanah jenayah, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan dan jenayah cyber. Itu yang diklasifikasikan ya sebagai jenayah komersial yang dijelaskan oleh Tuan tadi iaitu sebagai jenayah kuala putih yang merangkumi jenayah seperti penipuan, pecah amanah, jenayah pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan dan juga jenayah cyber. Jadi apa pula jenis jenayah yang menjadi penyumbang terbesar kepada jenayah komersial ini? Jenis-jenis jenayah yang menjadi sumbang terbesar bagi kes jenayah komersial di Sabah adalah kes penipuan jenayah cyber. Berdasarkan pada statistik, sebanyak 1,048 kes telah dibuka bagi tempoh Januari hingga November 2020, di mana melibatkan kerugian sebanyak RM20,469,046.2 berbanding dengan tahun 2019 bagi tempoh yang sama iaitu sebanyak 906 kes dibuka melibatkan kerugian sebanyak RM19,204,754.43 Hal ini menunjukkan peningkatan sebanyak 142 kes dan melibatkan kerugian sebanyak RM1 bilion 264,000 1 juta RM1,264,292 ringgit 55 sen. Dan nampaknya itulah antara jenis jenayah yang menjadi penyumbang terbesar bagi kes jenayah komersial di Sabah iaitu kes penipuan jenayah cyber. Dan boleh Tuan jelaskan dengan lebih terperinci lagi berkaitan dengan jenayah yang dikategorikan sebagai jenayah cyber ini. Jenayah cyber diinasikan sebagai satu pelakuan yang menyalahi undang-undang dengan menggunakan teknologi, komputer, peranti ataupun device yang mempunyai akses kepada sesuatu internet rangkaian. Secara umumnya, ianya terbagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama, aktiviti di mana peralatan komputer rangkaian digunakan sebagai medium ataupun platform untuk melakukan jenayah, iaitu all crime new technology. Yang kedua, sasaran jenayah, iaitu new crime new technology. Terdapat 5 jenis jenayah yang dikategorikan sebagai jenayah cyber, iaitu pembelian ataupun lain-lain urusan melalui online, makau scam, pinjaman tidak wujud, pelaburan online dan African scam. Ringkasan modul operandi jenayah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, penipuan pembelian lain-lain urusan melalui internet. Kes tipu ini melibatkan medium internet seperti tawaran jual beli barang dan lain-lain urusan.
Kaedah bayaran biasanya melalui deposit tunai, transfer akaun dan online banking ke dalam akaun bank. Terdapat juga suspek yang menggunakan akaun bank milik orang lain, iaitu keledai akaun, semasa transaksi wang. Selain itu, suspek juga akan menggunakan maklumat peribadi palsu berkaitan dengan akaun emailnya. Kaedah penipuan melalui medium internet semakin popular kerana ianya sangat mudah dan pantas tanpa perlu bersua muka dengan mangsa dan hanya menggunakan hujung jari sahaja. Ianya turut menyukarkan proses penyiasatan dan juga pendakwaan terhadap suspek. Berdasarkan statistik, sebanyak 470 kes dilaporkan dengan kerugian sebanyak RM2,672,950.95 bagi tempoh Januari hingga November 2020, menjadikan kes penipuan pembelian lain-lain urusan melalui internet merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan jenayah cyber di Sabah. Ini adalah disebabkan oleh pandemik wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia mulai 18 Mac 2020 sehingga sekarang, menjadikan masyarakat kebanyakannya bergantung kepada medium internet bagi pelbagai urusan. Kedua, penipuan Macau Scam. Penipuan Macau Scam juga dikenali sebagai tipu panggilan. Modus operandi untuk penipuan ini ialah pemanggil mengaku kononnya anggota badan kerajaan seperti PDRN, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri yang mewakili mahkamah ataupun badan swasta seperti pihak bank memberitahu bakal mangsa bahawa mereka mempunyai masalah dengan pihak berkuasa. Antara masalah yang biasa dijadikan umpan adalah memberitahu mangsa terlibat dengan jenayah seperti jenayah kekerasan, kesalahan trafik serta pengubahan wang haram. Selain itu, mangsa juga akan dikaitkan dengan saman tertunggak barang import yang atas nama pemanggil yang bermasalah cukai serta hutang pinjaman tertunggak dengan pihak bank. Oleh yang demikian, bakal mangsa yang ketakutan akan cuba menyelesaikan masalah seberapa segera kerana tidak mahu masalah berpanjangan. Pemanggil kemudiannya meminta maklumat peribadi dan keuangan bakal mangsa dan setelah berpuas hati meminta sejumlah wang dipindahkan ke akaun pihak ketiga atau akaun mangsa sendiri yang mana pemanggil mempunyai kawalan ke atas akaun tersebut. Panjang tempoh Januari hingga November 2020, sebanyak 150 kes dilaporkan dengan kerugian sebanyak RM6,730,380.78. Ketiga, penipuan pinjaman tidak wujud. Ianya merupakan modus operandi yang digunakan oleh suspek memperosi pinjaman mudah melalui iklan, SMS atau menerusi kenalan. Mangsa dikenaki menjelaskan wang bagi tujuan proses pinjaman, stamping, perjanjian, kos guaman dan insurans. Seterusnya, mangsa membuat pembayaran ke atas akaun yang diarahkan oleh suspek dan diminta menunggu bagi pinjaman tersebut. Setelah pembayaran dibuat, suspek menghilangkan diri dan tidak dapat dihubungi. Bagi tempoh Januari hingga November 2020, sebanyak 281 kes dilaporkan melibatkan kerugian sebanyak RM3,979,818. Keempat, penipuan pelaburan online. Pelaburan online yang kebiasaannya dilaporkan adalah pelaburan dalam bentuk saham, emas dan Bitcoin. Mangsa mendapat tahu tentang tawaran pelaburan yang dibuat melalui media sosial serta diperkenalkan oleh saudara mara serta rakan. Selepas itu, mangsa yang berminat akan menyertai pertemuan atau ceramah oleh syarikat pelaburan terbabit sebelum mereka membuat pelaburan. Kebanyakan mangsa dipercayai terpedaya dengan imbuhan pelaburan yang lumayan. Bagi tempoh Januari hingga November 2020, sebanyak 84 kes dilaporkan di Sabah, melibatkan kerugian sebanyak RM2,659,818.
RM442.29. Penipuan yang kelima adalah penipuan aplikasi scam. Penipuan aplikasi scam juga dikenali sebagai love scam atau hustle scam. Strategi dan modus operandi yang digunakan penjenayah adalah pelbagai. Antaranya seperti pengiriman parcel dari luar negara beserta wang dalam kadar USD, cek dan euro untuk masa jenayah love scam atau parcel scam. Penjenayah menggunakan strategi dan kaedah pengiriman parcel yang mempunyai wang, telefon bimbit, aksesori dan pakaian. Resit dan nombor pengiriman parcel turut diberikan oleh penjenayah dan rakan yang bersembahat. Tetapi pengesanan terhadap tarikh ketibaan parcel tidak dapat dipastikan, sehinggalah mangsa mengalami kerugian untuk mendapat parcel daripada pihak custom seperti mana yang direka oleh penjenayah. Berdasarkan statistik bagi tempoh Januari hingga November 2020, sebanyak 63 kes telah dilaporkan di Sabah, menyebabkan kerugian sebanyak RM437,454 ringgit. Yang ketujuh, penipuan nombor tag atau OTP. Penipuan nombor tag atau OTP merupakan trend terkini taktik penipuan oleh scammer. Alasan untuk memaskini atau membetulkan butiran akaun adalah antara helah digunakan sedikit penipuan untuk memperdaya mangsa untuk menyerahkan maklumat perbankan internet dan nombor kad pengenalan. Transaksi EAC sebelum wang dalam akaun bank mereka disapu licin. Malah ada juga beberapa kes di mana si penjenayah menggunakan alasan untuk membetulkan nombor telefon tersalah daftar, membatalkan pinjaman dan pembayaran bil hospital datuk dan nenek mangsa. Berdasarkan kes yang dilaporkan, suspek yang menyamar sebagai pegawai bank, polis dan pegawai dari pelbagai agensi akan menghubungi mangsa melalui aplikasi WeChat, khidmat pesanan ringkas, SMS dan panggilan telefon dengan memaklumkan akaun bank milik mangsa ada masalah yang perlu dikemaskini. Suspek akan minta nombor TAC dari mangsa dengan alasan untuk memaskini butir bank dan biasanya anggota sindiket penipuan itu menggunakan pelbagai alasan selain menggunakan nombor telefon yang berbeza setiap kali menghubungi mangsa. Berdasarkan statistik tempoh Januari hingga November 2020, sebanyak 16 kes dilaporkan di Sabah melibatkan kerugian sebanyak RM535,823.61. Baik, itu perincian berkenaan dengan jenayah cyber yang seperti mana Tuan nyatakan tadi, terbahagi kepada dua kategori, iaitu aktiviti di mana peralatan ataupun komputer ataupun rangkaian digunakan sebagai medium platform untuk melakukan jenayah, dan juga sasaran jenayah yang mana begitu banyak tadi antara modus operandi jenayah yang telah pun diperincikan oleh Tuan sebentar tadi. Jadi kita nak tahu juga Tuan, ya, sebenarnya apakah faktor-faktor penyebab kepada peningkatan jenayah cyber ini? Penyebab kepada peningkatan jenayah cyber ini, di sini saya ingin menjelaskan. Biarpun polis sering melaksanakan pelbagai langkah pencegahan menerusi kempen dan lain-lain medium, namun kes masih tetap dilaporkan berlaku. Hal ini adalah disebabkan terdapat segelintir masyarakat kita kurang selit dan tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Selain dari itu, hasil siasatan pihak polis mendapati di antara pendukung yang membantu menggerakkan kegiatan penipuan ini adalah keledai akaun. Penipuan atau scam tidak akan berjaya tanpa keledai akaun yang mana majoritinya adalah rakyat tempatan sendiri. Sama ada mereka diupah untuk memberikan akaun mereka, dipedaya dan lain-lain faktor. Itu tetap menjadi satu kesalahan. Pihak polis tidak tolak kemungkinan ada ejen yang memainkan peranan mencari individu untuk dijadikan sebagai keledai akaun dengan bayaran sekitar RM100 hingga RM200. Masyarakat perlu sedar akan perkara ini. Utah sewenangnya menyerahkan akaun anda kepada mana-mana pihak kerana ia mengundang bencana kepada anda. Kerana siasatan akan dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Kesetaraan yang membawa hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun
dengan sebatan dan juga denda. Baik, itu antara faktor penyebab peningkatan jenayah cyber ini, antaranya disebabkan terdapat segelintir masyarakat kita ini kurang celik dan juga tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, dan hasil siasatan pihak polis juga ada mendapati di antara pendukung yang membantu menggerakkan kegiatan penipuan ini adalah keldai akaun yang majoritinya adalah rakyat tempatan sendiri. Jadi sekali lagi, usah sewenangnya kita menyerahkan akaun anda kepada mana-mana pihak kerana ia mungkin bakal mengundang bencana. Jadi Tuan boleh kongsikan juga apakah undang-undang yang sedia ada untuk menangani jenayah komersial tersebut? Bagi menangani jenayah komersial, undang-undang yang diperuntukkan untuk penyiasatan adalah seperti berikut. Kanun Kesesaan, yang kedua Akta Jenayah Komputer 1997, dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan sebelum kita mengakhiri slot kita pada pagi ini, mungkin ada nasihat daripada pihak Tuan kepada para pendengar khususnya mengenai jenayah komersial ini. Silakan. Nasihat saya kepada semua masyarakat di Sabah khususnya dan di Labuan Amnya. Yang pertama, janganlah terlalu mudah dipengaruhi dengan individu yang tidak dikenali, dengan terpedaya dengan hubungan atau urusan di laman sosial. Yang kedua, jangan mendedahkan maklumat peribadi anda, akaun bank atau nombor kad kredit kepada individu yang tidak dikenali. Pihak bank tidak pernah meminta pengguna untuk mengemas kini akaun menerusi internet. Yang ketiga, jangan mudah terpedaya dengan iklan jualan murah melalui internet. Buat pembelian dengan stok atau kedai yang disahkan, wujud atau tidak. Yang keempat, jangan terpedaya dengan panggilan yang diterima daripada PDRM atau lain-lain agensi. Pihak PDRM atau lain-lain agensi tidak akan menghubungi mana-mana penjenayah melalui panggilan telefon untuk berurusan. Tiada urusan kewangan dilakukan secara atas talian. Pihak PDRM atau lebih atau lain-lain agensi akan membuat panggilan hanya untuk tujuan memanggil individu yang terlibat untuk hadir ke mana-mana balai polis, pejabat bagi menyelesaikan urusan berkaitan. Baik. Berurusanlah dengan institusi kewangan yang sedia ada atau syarikat pinjaman wang berlesen. Jangan terpedaya dengan pinjaman mudah yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenali. Yang ketujuh, jika terdapat apa-apa persoalan, bolehlah menghubungi institusi kerajaan atau kewangan untuk mengesahkan urusan yang dilakukan. Yang ketujuh, jika terdapat sesiapa yang menjadi mangsa sedikit penipuan, adalah dinasihatkan untuk membuat laporan polis agar siasatan dapat dilakukan, terusnya dituduh di mahkamah. Dan di kesempatan ini, juga saya ingin menawarkan pihak polis telah mewujudkan portal ccid.rnp.gov.my/semakmul dan aplikasi Check Scammer CCID bagi memudahkan masyarakat menyemak akaun bank atau nombor telefon yang dikategorikan sebagai scammer oleh pihak PDRM. Baik. Saya juga ingin menyampaikan pesanan ringkas mengenai perjudian online yang dilihat semakin berleluasa, di mana sedikit judi dalam talian memanfaatkan semua platform media sosial dan aplikasi telefon pintar menyebabkan semakin ramai yang menjadi mangsa. Lebih memburukkan keadaan apabila mangsa menjadi ketagih sehingga sanggup meminjam daripada alung dan akhirnya menanggung beban hutang. Ini kerana mereka akan ketagihan apabila sudah menikmati kemenangan pertama dan seterusnya ingin mencuba nasib kena jackpot ataupun cepu emas selagi ada modal untuk berjudi. Ketagihan berjudi dalam talian telah menyebabkan ramai yang terjerat sering kesuntukan uang sehingga gaji tidak sampai hujung bulan, malah perbelanjaan isi rumah turut terjejas. Bagaimanapun, pihak berkuasa terutamanya Polis Diraja Malaysia sentiasa menghidu modus operandi serta taktik pergerakan sedikit-sedikit perjudian dalam talian yang tumbuh seperti cendawan di kawasan bandar sehinggalah ke kampung-kampung di luar bandar. Sebagai pencegahan awal, ibu bapa, JK
KK, rukun tetangga dan orang awam perlu memainkan peranan dalam usaha membentera serta melaporkan aktiviti perjudian dalam talian yang berlaku di kawasan masing-masing bagi mengekalkan aktiviti ini terus berluasa. Baik, itu perincian yang telah pun diberikan nasihat untuk para pendengar berkenaan dengan jenayah komersial, dan apa pun kita nak ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Tuan ASP Haslina bin Hassan, merupakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Wilayah Persekutuan Labuan, berkongsikan satu topik berkenaan dengan jenayah rentas sempadan. Jadi terima kasih Tuan. Terima kasih, sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam.